Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Ustaz Mi di dalam Segalanya Mudah di dalam PDPC bersama Ustaz Mi. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bertemu sekali lagi adik-adik bersama dengan Ustaz Mi untuk sama-sama kita berkongsi tentang agama kita. Jadi Ustaz Mi tak nak buang masa adik-adik. Pada hari ini kita akan belajar subjek pendidikan Islam tingkatan 2 bidang akhlak Islamiah pelajaran 24, dan tajuk yang kita akan bincangkan pada hari ini ataupun kita akan belajar pada hari ini ialah malu perisai iman. Adik-adik boleh ambil buku teks sekarang dan sama-sama kita akan belajar, dan Ustaz ni akan kupas melalui buku teks yang adik-adik pegang sekarang ni. Dah buka dah? Okey. Adik-adik boleh buka buku teks tu muka surat 187 sehinggalah pada 189. Itu yang kita akan belajar pada hari ini. Jadi jom kita belajar sekarang. Okey adik-adik, yang pertama sekali, objektif pembelajaran kita. Objektif pembelajaran kita yang pertama, kita akan mengetahui maksud malu. Okey, kita akan tengok apakah maksud malu. Yang kedua adik-adik, kita akan tengok contoh sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita akan tengok sifat malu yang dituntut dan yang dilarang berserta dengan contoh. Kita akan tengok malu ni ada dua rupanya. Satu, sifat malu yang dituntut. Satu lagi, sifat malu yang dilarang. Dan kita akan bawa contoh-contohnya supaya adik-adik dapat memahami tajuk ini dengan baik. Okey, yang keempat, hubungan sifat malu dengan iman. Okey, kita akan tengok apakah hubungan sifat malu dengan iman ni. Okey, yang kelima, kita akan tengok pula kepentingan sifat malu. Adik-adik, dah bersedia? Dah bersedia untuk belajar? Dan nak tahu sifat malu ni macam mana? Okey, jom kita tengok. Ini dia adik-adik, sifat malu. Okey, sifat malu ni adik-adik, dari segi bahasa dulu kita tengok, kembali kepada perasaan fitrah dan rasa segan. Inilah sifat malu. Maknanya kita ni orang manusia, dia memang dah ada satu fitrah, iaitu rasa segan. Okey, ini dari segi bahasa. Dari segi istilah adik-adik, kita akan tengok sifat malu ini ialah berasa aib atau perasaan yang tidak selesa untuk melakukan sesuatu yang buruk kerana tidak mahu dihina. Ini dari segi istilah syarak. Okey, maknanya sifat malu ni ialah satu perasaan aib ataupun perasaan tak selesa dengan sesuatu perkara yang kita lakukan. Perkara tu buruk, perkara tu tak elok, kita rasa tak selesa nak buat. Kita rasa sangat aib. Itu fitrah yang datang pada kita. Kerana apa? Kerana tidak mahu dihina. Ini adalah dari segi istilah. Okay adik-adik? Dah faham? Cantik. Kita teruskan lagi adik-adik. Okey, seterusnya kita akan tengok dalil naqli berkaitan dengan malu. Okey, kita akan tengok. Okey, yang pertama dalil naqli dibawakan di dalam surah Al-Qasas ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'. قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا صدق الله العظيم. Firman Allah tentang sifat malu dalam Quran. Ini dalil naqli. Okay, dalil naqli yang menunjukkan bahawa sifat malu ni adalah ada dalam agama kita. Okay, dalil naqli yang pertama ini ialah surah Al-Qasas. Kita tengok maksud dia. Kemudian salah seorang perempuan dua beradik itu datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu sambil berkata, sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Ini adalah salah satu daripada dalil naqli. Cerita apa ni adik-adik? Cerita tentang Nabi Musa yang membantu dua orang perempuan pengembala. Okey, pengembala binatang ternakan mereka, dan dua orang perempuan ni merupakan anak kepada Nabi Syuaib. Nabi Syuaib dah tak larat dah tua sangat dah. Jadi anak dia perempuan dua orang tu lah yang mengembala binatang ternakan. Jadi Nabi Musa kesian. Bila Nabi Musa kesian, Nabi Musa tolong beri minum pada
binatang ternakan tersebut. Jadi balik awal lah, dua orang perempuan anak kepada Nabi Syuaib. Diceritakanlah pula kepada bapak dia, kami balik awal ni ayah bukan pasal apa, pasal tadi ada seorang pemuda tu tolong kami. Jadi Nabi Syuaib ni rasa tu hutang budi, lalu Nabi Syuaib arahkan kepada anak dia untuk bagi tahu, untuk pergi kepada Nabi Musa, sebagaimana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qasas ni. Tengok tadi dia kata apa? Kemudian salah seorang perempuan dua beradik tadi, di antara anak dua orang tu, seorang je pergi datang mendapatkan Musa dengan berjalan dalam keadaan tersipu-sipu malu. Tersipu-sipu malu. Nampak? Ini menunjukkan dalam agama ada istihya. Seperti dalam Al-Quran kan, istihya. Itu malu. Okay, dalam agama ada malu, datang malu-malu. Jadi dia berkata apa? Sebenarnya bapakku menjemputmu untuk membalas budimu kerana memberi minum binatang ternakan kami. Ni salah satu daripada dalil nakli yang menunjukkan dalam agama kita ada apa dia? Ada malu. Sifat yang mulia iaitu malu. Okey, kita tengok seterusnya. Seterusnya ialah dalil nakli berkaitan malu. Yang kedua ini iaitu hadis daripada Ibnu Majah. Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u. Dalam hadis daripada Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia bagi tahu sesungguhnya bagi setiap agama itu ada akhlak. Setiap agama ada akhlak. Akhlak Islam itu adalah malu. Akhlak dalam agama Islam malu. Faham adik? Faham. Bagus. Alhamdulillah. Ini dalil yang kedua, dan kita tengok salah satu spektrum ilmu dalam buku teks adik-adik ada tu. Okey, dia kata apa? Innal haya'a la ya'ti illa bi khair. Muttafaqun alaih. Daripada Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang tadi tu, innal haya'a la ya'ti illa bi khairin. Sesungguhnya malu tidak datang melainkan dengan kebaikan. Kalau kita ada perasaan malu, yang datang pada kita tu nanti kebaikan. Kalau tak ada malu, yang datang tu mesti buruk. Tapi kalau ada malu, yang datang tu kebaikan. Sebab tu pentingnya sifat malu dalam kehidupan kita. Okay, adik? Cantik. Okey, kita teruskan yang ketiga, adik. Yang ketiga, dalil nakli berkaitan malu. Ada lagi dalil daripada Bushay ibnu Ka'ab di dalam kitab Al-Hikmah berkata, inna minal haya'i waqaran wa inna minal haya'i sakinatan. Maksudnya, sesungguhnya orang yang mempunyai sifat malu ada kemuliaan dan ketenangan jiwa. Orang dia kalau ada sifat malu, dia akan dapat dua. Satu kemuliaan, satu lagi ketenangan jiwa. Ni kelebihan bagi orang yang mempunyai sifat malu. Jadi adik-adik, kita kena faham betul-betul tajuk ni supaya kita dapat menguasai apakah yang dimaksudkan malu ini dalam agama kita, agar kita dapat kelebihan yang disebutkan di sini, iaitu kemuliaan dan ketenangan jiwa. Kan tak sabar kan nak tahu malu tu apa sebenarnya kan? Okey, nanti dulu, sabar dulu. Kita tengok dulu dalil-dalil yang ada dalam agama kita supaya kita dapat lagi mengukuhkan lagi, orang kata apa, kefahaman kita tentang malu ini. Okey, dalil nakli seterusnya berkaitan malu. Di dalam hadis daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza lam yastahi fasna ma syi'ta." Ustaz ni ulang, ni hadis ni popular adik. "Iza lam yastahi fasna ma syi'ta." Sehingga kan disebutkan nabi-nabi sebelum ni pun sebut benda yang sama. Nabi-nabi sebelum ni pun sebut benda yang sama. Dalam banyak-banyak kata nabi-nabi sebelum ni, banyak yang hilang. Disebut kan? Banyak yang hilang. Tapi di antara yang tak hilang tentang ni. Dan Nabi Muhammad membawakan hadis yang sama. Apa dia? Idza lam yastahyi fasna ma syi'ta. Daripada Abu Mas'ud Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, apabila kamu tidak malu, maka buatlah apa-apa yang kamu suka. Ni ayat sindiran, jadi ayat sindiran, ayat perli. Bukan makna kalau tak malu, buatlah. Bolehlah kita buat, sebab kita kan orang tak malu. Bukan macam tu. Kalau kamu tak malu, ni perli ni, kalau kamu tak malu, maknanya kalau kamu tak nak ada malu dalam hati kamu tu,
buatlah suka hati kamu. Maknanya kamu akan terdorong untuk melakukan kejahatan, keburukan, kemaksiatan. Sebab dalam hati kamu tak ada malu. Hanya orang yang tak ada malu yang akan buat benda buruk dalam kehidupannya. Jadi buatlah. Kalau kamu rasa nak jadi buruk, kalau kamu rasa nak jadi jahat, kamu tak nak malu, silakan buatlah. Nampak tak adik-adik? Itu adalah sindiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi mereka yang tak menjadikan malu sebagai perisai di dalam kehidupan mereka. Okay, adik-adik? Cantik. Seterusnya, kita tengok dalil naqli berkaitan malu tadi. Yang tadi, fasna ma syi'ta. Iza lam yastahi, fasna ma syi'ta. Hadis ini menjelaskan malu merupakan cerminan maruah diri seorang mukmin. Kena ada malu sebagai seorang mukmin, kena ada malu. Jika tiada rasa malu, hilanglah maruah dan akan berlakulah perbuatan dosa. Ni yang kata tajuk kita tadi, malu perisai. Malu perisai mukmin. Kita ni kena ada perisai. Itulah maruah kita. Tapi kalau dah malu tertanggal daripada tubuh kita, daripada jiwa kita, daripada hati kita, daripada badan kita ni, maka yang datang tu nanti ialah perbuatan dosa. Faham adik? Okey. Dan yang ketiga, dia kata malu merupakan adab dan kemuliaan seorang. Jadi inilah kepentingan malu adik-adik dalam kehidupan kita. Kerana dengan malu sajalah kita akan menjadi orang yang mulia. Dan inilah adab yang diajarkan oleh agama kita kepada kita. Adik-adik, faham? Cantik. Okey, kita tengok seterusnya. Ada satu spektrum ilmu daripada Abu Hurairah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sittuna syu'batan wal haya'u syu'batun minal iman. Daripada Abu Hurairah, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maksudnya iman itu lebih 60 cabang dan malu sebahagian daripada cabang iman. Maknanya apa? Dalam iman ada malu. Maknanya kalau kita tak ada malu, ada tak iman? Ada tak iman? Jadi hilang iman kita, adik-adik. Jadi hilang sebab malu ada dalam iman. Faham tak ni? Nak bagi faham lagi, yang paling tinggi adik-adik dalam iman ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang bawah sekali, last sekali ialah membuang segala perkara yang mengganggu di jalan. Dan di antara itu, dalam banyak-banyak cabang itu, ada satu cabang ataupun sebahagian daripada cabang itu ialah malu. Jadi penting tak penting adik-adik malu ni? Sangat penting sebab dia berkaitan dengan iman. Dan iman ni, kalau tak ada iman, masuk syurga tak? Masuk tak? Tak masuk kan? Tak masuk adik-adik. Jadi sangat penting. So, kita kena ada sifat malu dalam kehidupan kita. Okey adik-adik, sekarang kita tengok sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum kita nak tengok apakah malu itu, ada dua jenis malu, malu yang dituntut dan malu yang dilarang. Dan kita tengok contoh-contohnya supaya adik-adik faham. Tapi sebelum tu kita tengok yang ni dulu, sifat malu yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW melakukan ibadat kerana sifat malunya kepada Allah dan kerana ingin menjadi hamba yang bersyukur. Malu Rasulullah SAW ni kepada siapa? Kepada Allah. Kenapa Rasulullah SAW malu? Kenapa dia malu? Sebab nikmat Allah Ta'ala tu terlalu banyak pada dia. Kurniaan Allah Ta'ala tu terlalu banyak pada dia. Macam kita lah adik-adik. Nikmat kesihatan, nikmat makanan, nikmat keluarga, nikmat ilmu, nikmat kebijaksanaan, nikmat tak terhitung. Tak terhitung adik-adik nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana nikmat itulah Nabi kita rasa malu dengan Allah. Macam mana aku nak balas? Macam mana aku nak balas? Kan? Macam kita ada jiran adik-adik, jiran kita bagi makanan kat kita. Bagi. Kita tak balas-balas. Tak malu ke adik-adik? Macam itulah. Allah bagi. Kita tak balas. Dan kalau balas pun tak setimpal. Allahu Akbar.
Faham tak adik-adik? Jadi Nabi dia ni malu kat Allah sebab Allah Ta'ala bagi nikmat banyak ke Nabi. Macam itulah kat kita. Jadi sebab itulah dia nak menjadi hamba yang bersyukur dengan melakukan apa? Jom kita tengok. Al-Mughirah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW gigih menunaikan solat malam sehingga bengkok kedua-dua belah kakinya. Allahu Akbar. Bengkok kedua-dua belah kaki maksudnya berdiri lama sangat adik-adik. Semayang tu lama sangat berdiri. Berdiri lama sangat sampai bengkok kaki. Adik-adik tengok kaki adik-adik bengkok tak? Tak bengkok kan? Allahu Akbar. Jauhnya kita dengan Nabi adik-adik. Allahu Akbar. Sehingga kan apa? Sehingga kan isteri dia Aisyah tanya pada Nabi, "Ya Rasulullah, kamu seorang Rasulullah, dosa-dosa kamu dah diampunkan kan? Dosa-dosa kamu dah diampunkan, kamu dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kenapa nak susah-susah ni? Buat ibadat banyak-banyak ni, dah tentu syurga dah." Ya Allah. Apa kata Nabi? Berbalik kepada cerita tadi. Nabi dia nak bersyukur kepada Allah. Tengok dia sebut kata apa? Afala akunu abdan syakura. Ayat ni dia Nabi sebut kepada isteri dia. Adakah aku ini hamba yang tidak bersyukur? Jadi Nabi buat itu semua kerana tanda kesyukuran dia kepada Allah. Malu dia. Allah Ta'ala bagi macam-macam, tak balas pada Allah apa yang Allah Ta'ala bagi. Tak bersyukur pada Allah dengan Allah apa yang Allah Ta'ala bagi. Nak syukur macam mana? Nabi Muhammad membuat ibadat yang cukup banyak sehingga bengkok kaki-kakinya, berdiri lama dia di dalam sembahyang. Allahu Akbar. Jadi adik-adik, kita kena tiru. Inilah teladan kita dan kita kena ikut sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tak bengkok kaki buat adik-adik, bagilah di dalam setiap kehidupan kita ada ingat Allah, kita zikir pada Allah. Okey adik? Cantik? Okey, seterusnya barulah kita masuk kepada pembahagian sifat malu dalam agama kita. Ustaz ni kata bahagialah. Senang adik-adik nak faham. Terbahagi kepada dua. Satu sifat malu yang dituntut, satu lagi sifat malu yang dilarang. Malu yang dituntut. Apa maksud malu yang dituntut ni adik-adik? Malu yang dituntut ada 4. Kita dituntut berasa malu. Dituntut kita berasa malu. Nak buat apa tu? Kita tengok. Dituntut berasa malu kita. Yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan haram. Kamu ni orang Islam, tak malu ke minum arak? Kamu ni orang Islam, tak malu ke buka aurat? Sedangkan Islam aja tutup aurat. Islam aja jangan minum arak. Islam aja jangan berjudi. Tak malu ke kamu ni? Faham tak adik? Jadi malu yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan haram. Sebab kita orang Islam, kita kena bawa identiti Islam dan kita kena takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Malulah kepada Allah yang sentiasa melihat kita. Malulah kita kepada ratib dan atib kiri dan kanan kita yang akan menulis setiap apa yang kita lakukan atas muka bumi ini. Malulah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan kita tentang agama, lalu kita bantah, kita tak buat dia. Malulah. Jadi malu yang pertama, malu melakukan perkara maksiat dan haram. Contohnya, malu berjudi. Contohnya, malu mengumpat. Contohnya, malu mengutuk rakan. Malu kita adik-adik. Sebab Islam bukan ajar kita macam tu. Adik-adik? Yang kedua, malu melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Malulah kita orang Islam, Tuhan kita Allah. Allah Ta'ala suruh kita buat benda, kita bantah. Sedangkan yang dianjurkan pada kita, buat apa yang Allah Ta'ala suruh, tinggal apa yang Allah Ta'ala larang. Tiba-tiba kita langgar. Malulah kita orang Islam buat perangai macam tu adik-adik. Malulah kita. Sebab semua yang Allah Ta'ala minta kita tinggal, kita kena tinggal. Sebab tu perintah Allah. Jadi di sini contohnya, tidak menunaikan solat fardu. Malulah adik-adik. Makan di khalayak ramai pada siang hari pada bulan Ramadan. Malulah adik-adik. Orang Islam, semua orang tahu orang Islam akan puasa bulan Ramadan. Tiba-tiba kita boleh dengan penuh bangga kita makan di khalayak ramai. Malulah adik-adik. Faham tak adik-adik? Inilah malu yang dituntut. Yang ketiga, malu meninggalkan perkara sunat. Sebab semua perkara sunat adalah sunnah daripada Nabi Muhammad SAW.
malulah kita sebagai orang Islam tak nak buat benda ni semua. Sedangkan semua ni adalah anjuran daripada Nabi Muhammad SAW. Jadi kita dituntut untuk berasa malu tak buat. Tengok Nabi malam tu semayang apa? Nabi tu yang kata bengkak-bengkak kaki tu, Nabi semayang apa? Nabi semayang tahajud adik-adik, Nabi semayang hajat, Nabi semayang tasbih, Nabi semayang, kan? Nabi semayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua semayang tu sunat, hukumnya sunat. Jadi macam mana adik-adik? Jadi kita kena ikut. Jangan malu untuk melakukan, ataupun malu dituntut kita malu meninggalkan perkara sunat. Okey, contohnya tidak menunaikan solat rawatib, malulah adik-adik. Tidak menderma ketika rakan ditimpa musibah. Kita boleh tengok kawan kita timpa musibah, kita tak tolong apa-apa, malulah kita orang Islam. Kita ada hubungan sesama Muslim, dan di antara hubungan itu ialah membantu rakan yang susah. Ni contoh dia, tidak menderma. Dan yang keempat, malulah melakukan perkara makruh. Malulah adik-adik. Nabi ajar kita makan tangan. Makan tangan, ya, tangan kanan. Pernah satu hari dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anna rajulan akala inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari ada seorang lelaki dia makan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi ni kalau nampak orang tu buat salah, Nabi tegur. Jadi Nabi kata kul biyaminik, kamu makanlah dengan tangan kanan. Sebab dia makan dengan Nabi tadi bishimali, dengan tangan kiri dia. Jadi Nabi tegur, kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Dia kata la astati, aku tak mampu, aku tak boleh nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata apa? Nabi kata apa adik? Nabi kata, tidaklah yang mencegah kamu untuk makan dengan tangan kanan, melainkan dalam hati kamu ada kibir, ada sifat sombong. Sebab ini adalah aku yang suruh, Nabi yang suruh. Tengok contoh dia adik. Contoh makan dengan tangan kiri. Nabi kata kul biyaminik, makan dengan tangan kanan. Sebab tangan kiri untuk basuh najis adik-adik, untuk buat perkara-perkara yang tak berapa elok lah adik-adik. Basuh najis, pegang najis, kan? Benda-benda tu. Jadi tangan kanan khusus untuk makan. Nabi ajar kita. Jadi walaupun benda ni makruh, tapi kita malulah melakukan perkara makruh ni, sebab Nabi yang suruh. Okey, berbual kosong dan bercakap tidak sopan, ni semua Nabi, orang kata apa? Nabi tak suka kita buat. Jadi malulah kita untuk melakukan perkara makruh begini. Faham adik? Cantik. Okey, yang kedua yang dilarang. Malu yang dilarang. Malu yang dilarang. Malu dilarang pun ada adik. Malu belajar. Islam suruh belajar, Islam suruh datang majlis ilmu, tiba-tiba kita malu. Ada kan? Ada je kita tengok contoh. Contoh malu berada di hadapan kelas. Okey, malu berada di hadapan kelas, malu membaca di khalayak ramai, malu ke majlis ilmu, malu bertanya guru, malu mendampingi ulama. Ni semua malu yang dilarang. Sebab Islam suruh semua ni. Kan ada di kalangan kita, ustaz saya bukan tak nak datang ke majlis ilmu, sebab orang pergi majlis ilmu ni semua orang tua-tua je ustaz. Kami muda-muda ni, kami tempat lain, jadi kami malu lah nak join dengan orang tua-tua ni ustaz. Oh, ini malu yang dilarang. Pergi majlis ilmu dia tak kira dalam tu ada orang tua, ada orang muda, ada budak kecil. Majlis ilmu itu kena pergi, sebab dia wajib. Faham adik? Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Okey? Menuntut ilmu itu wajib, fardu kepada orang lelaki dan juga orang perempuan yang muslim. Jadi wajib. Okey. Kemudian malu berada di hadapan kelas. Malu apa? Bila kita di hadapan kelas, kita tunjukkan kita punya keberanian, dia dapat sesuatu yang positif. Malu membaca di khalayak ramai, malu bertanya guru, malu mendampingi. Ni semua malu yang dilarang. Faham adik? Jangan buat dalam lepas ni. Okey? Okey. Yang kedua, malu melakukan perintah agama. Malu nak melakukan perintah agama, ni pun malu yang dilarang. Agama suruh buat. Jangan ada malu ketika nak melaksanakan perintah agama. Okey adik, contohnya malu menjadi imam solat. Jangan malu adik. Imam solat kena jadi. Cukup kita punya syarat-syarat jadi imam, kita boleh jadi imam, jadilah imam. Malu berucap di khalayak ramai, malu mengaku ibu yang tua dan miskin. Kan? Malu mengaku ibu yang tua dan sebab
Kita akan dapat bantuan adik-adik. Zakat diberikan kepada kita. Jangan kita malu sebab kita akan dapat bantuan tu. Kita kena bagi tahu, jangan malu. Ni malu yang dilarang. Okey adik-adik ya? Okey. Yang ketiga, malu melakukan kebaikan. Ini juga dilarang dalam agama kita. Kebaikan jangan malu-malu. Apa saja kebaikan buat. Contoh, malu bertanya, malu berada dalam majlis ilmu. Ni semua contoh-contoh yang menunjukkan bahawa malu yang dilarang. Okey adik-adik ya? Faham ya? Kalau adik-adik tak faham, adik boleh tengok lagi daripada atas sampai bawah. Malu ada dua bahagian. Satu malu yang dituntut, satu malu yang dilarang. Lepas tu adik-adik boleh tengok dia punya 4 perkara bagi malu yang dituntut, dan 2 perkara dan 3 perkara bagi malu yang dilarang. Dan adik-adik boleh tengok contoh-contohnya untuk adik-adik faham. Okey adik-adik? Cantik. Okey. Hubungan sifat malu dengan iman. Ini adik-adik kena faham. Ni antara basic sebenarnya untuk menceritakan tentang sifat malu ni. Sebab ada sebuah hadis Nabi Muhammad SAW menyebut, innal haya'a wal imana qurina jami'a. Qurina jami'a. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Maksud dia, ni hadis Nabi Muhammad SAW bersabda. Nabi kata innal haya'a, sesungguhnya malu, wal imana, dan juga iman, qurina jami'a. Dua benda ni dia qurin. Dia tak boleh dipisahkan. Dia sahabat karib yang tak boleh dipisahkan. Qarin. Dia tak boleh. Adik-adik? Fa idza rufi'a ahaduhuma, kalau salah satu hilang, rufi'al akhar, satu lagi pun diangkat. Maknanya kalau malu tak ada, iman pun tak ada. Begitu juga kalau iman tak ada, malu pun tak ada. Sebab malu dengan iman dia mesti sekali. Qurina jami'a. Faham tak adik? Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Jadi kok mana pun mesti sekali. Kenapa? Jom kita tengok. Yang pertama, orang beriman sentiasa malu untuk melakukan larangan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan suruhannya. Daripada Abdullah bin Umar, sabda Rasulullah SAW, al-haya'u minal iman. Maksudnya, malu itu sebahagian daripada iman. Ini tadi ya. Kerana sebahagian itulah, iman dengan malu dia mesti sekali. Berdasarkan hadis di atas dapat difahami tahap iman seseorang berkait rapat dengan sifat malu. Malu yang dimaksudkan ialah malu yang menepati kehendak syarak, malu yang membawa kebaikan. Maknanya adik-adik, senang nak faham adik-adik. Orang akan buat dosa kalau dia tak ada iman. Betul tak betul? Orang yang malu untuk melakukan dosa, dia ada iman ke tak ada iman? Ya, dia ada iman. Dia malu. Kan tadi malu yang ditutup kan? Dia malu untuk melakukan kemungkaran itu. Maknanya dia ada malu. Maknanya dia ada iman tak? Ada iman. Tapi kalau orang tu dia buat dosa, kan? Kerana apa? Kerana dia tak malu. Jadi dia ada iman tak? Tak ada iman. Maknanya adik-adik senang nak faham. Orang akan berzina kalau dia tak ada iman. Orang akan minum marak kalau dia tak ada iman. Orang akan berjudi kalau dia tak ada iman. Inilah hubung kait antara malu dan juga iman. Dia mesti sekali. Kalau orang tu malu untuk minum marak, dia adalah orang beriman. Jadi kita kena sentiasa merasa malu di hadapan Allah. Bawa perasaan malu di dalam kehidupan kita agar kita terpelihara daripada melakukan maksiat. Faham adik? Cantik. Kita tengok. Orang yang tiada sifat malu akan melakukan maksiat tanpa segan silu. Ni maksud Ustaz Mi tadi. Bila dia tak ada malu untuk buat maksiat, iman dia tertanggal, maka dia akan buat maksiat tanpa segan silu. Cakaplah macam mana pun. Sebab dia dah tak ada malu. Dan bila tak ada malu, tak ada iman. Jadi apa lagi tinggal? Hanya hawa nafsu saja. Lalu dia akan melakukan maksiat. So, mesti ada malu, iman sekali. Adik-adik, bawa ini di mana-mana. Oleh itu, keimanan dan ketaatan seorang berkait rapat dengan sifat malu. Okey adik-adik ya? Jadi nak tahu orang tu iman ada ke tidak, tengok malu dia macam mana. Malu tadi, malu yang dituntut tadi, dan malu yang dilarang tadi. Adik. Kalau adik-adik mempunyai sifat malu sebagaimana yang senaraikan tadi, cantik. Maknanya iman bersama dengan adik-adik.
Okey ya? Cantik. Okey, seterusnya kepentingan sifat malu. Ni yang terakhir adik-adik. Malu melakukan maksiat. Yang pertama, malu melakukan maksiat kerana takut dan segan kepada Allah yang Maha melihat. Contohnya berdua-duaan antara lelaki dan perempuan yang bukan mahram tanpa ikatan yang sah. Ini senang. Bagi contoh siap. Kan? Orang kalau ada iman, ada tak dia nak berdua-duaan? Dia takkan. Dia ada iman, jadi dia ada sifat malu. Dia takkan berdua-duaan dengan bukan mahram sebab dia malu nak buat berdua-duaan itu. Sebab ada malu, ada iman, jadi dia takkan buat. Tapi orang yang berdua-duaan itu, dia buat perkara itu kerana iman dia hilang daripada tubuh dia. Faham adik? Cantik. Yang kedua, benteng keimanan. Orang yang malu akan menjaga maruah diri daripada terjebak dengan gejala tidak bermoral. Ini orang yang ada perasaan malu. Sebab malu dia benteng. Hanya orang beriman saja boleh menahan daripada melakukan maksiat. Sebab dia ada perisai namanya malu. Dia ada benteng namanya malu. Sebab ada malu, maka ada iman, maka dia terlepas daripada melakukan maksiat. Yang ketiga, berlumba-lumba mentaati perintah Allah dan Rasul serta mengharapkan redha Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ada iman, ada malu, dia akan jadi orang yang melakukan amalan-amalan yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, dia. Yang keempat, sifat malu seseorang menyerlahkan kecantikan akhlak dan kemuliaan insan. Inilah yang akan hadir kepada orang yang ada sifat malu. Yang kelima, orang yang pemalu sentiasa terhindar daripada melakukan maksiat. Sama juga macam tadi, sebagaimana yang Ustaz menjelaskan dalam sebuah hadis tadi kan. Malu dengan iman dia qurina jami'ah. Fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalaulah salah satu daripadanya terangkat, maka terangkatlah satu lagi, hilanglah satu lagi. Jadi orang yang malu, dia mesti ada iman, maka dia pasti akan terhindar daripada melakukan maksiat. Adik-adik, faham? Cantik adik-adik. Alhamdulillah, itu saja apa yang kita pelajari pada hari ini. Dengan harapan Ustaz ni adik-adik faham tajuk kita. Yang lebih penting lagi, kita dapat satu pengajaran daripada apa yang kita belajar pada hari ini, iaitu pastikan iman dan malu itu sentiasa ada di dalam diri kita, agar kita sentiasa terpelihara daripada melakukan sebarang maksiat dan kemungkaran. Sebagaimana tajuk kita hari ini, malu perisai mukmin. Okey adik, jumpa lagi. Sebelum tu, jangan lupa jawab 25 soalan kuis di deskripsi yang Ustaz Mi sediakan untuk adik-adik. Tekan link dan jawab semua soalan. Jangan lupa subscribe channel Ustaz Mi ni, share dengan kawan-kawan, supaya semuanya dapat ilmu yang bermanfaat ini dan dapat mengalir semua pahala kepada yang lain juga, insya-Allah. Jadi tahniah semua, jumpa lagi. Jazakumullah khairan. With